Bukan, rakan saya tak suka tentang perkahwinan. Dia kata idea berkahwin itu salah dari sisi hak manusia, terutama pada wanita yang harus duduk di rumah dan melayang suami. Kerana saya hendak menjelaskan kepada dia tentang ini. Kawan dia ni tenang dah. Dia kata tak patut kita berkahwin. Institusi kahwin ni rosak. Kawanmu ni yang rosak otak dia. Orang puang ni dia jenis dilindungi. Batu dia bila masih kecil duduk dengan mak ayah, mesti lindung dia. Tak boleh anak-anak perempuan membesar di jalan raya tanpa ibu bapa. Faham? Bila dia sampai hak umur tertentu, dia mesti diserahkan kepada seorang yang berkuasa, namanya suami, untuk dijaga pula oleh suami. Kerana dia wanita. Bila wanita mesti ada qawamun 'alan nisa, iaitu ar-rijal, lelaki sentiasa memimpin. Allah buat comel dah. Nah, sistem kasih sayang dalam perkahwinan, suami wajib bersusah hidup mencari duit untuk tanggung makan, minum, pakaian dan rumah tangga, kesenangan isterinya. Isterinya rengang tanpa wajib lagi mencari nafkah, dan dia wajib taat kepada suami dia, comel selalu. Bila ada perceraian, maka datang pula Islam menganjurkan mengahwini janda-janda supaya bantu dia. Walaupun kita ada bini dah, tak, ni janda ni ibu tunggal, tolong kahwin dengan dia dalam Islam. Faham? Supaya kita dapat bimbing atau jaga pula dia. Tak, kita bila janda kok pakai kata uduh lalu. Nah, janda lah kahwin. Kalau ada janda muda nak tak? Nampak? Ataupun kita tak kahwin dia, kita bantu dia. Kerana orang perempuan ni dia lemah. Dia lemah. Dia bekerja sendiri kadang-kadang, tapi tidak ada suami. Dia fikiran dia bebas, tidak terkawal. Bila tidak terkawal, dia sama macam budak-budak tidak terkawal. Kerana orang perempuan ni sebenarnya, kalau perempuan tu dia memang kebudak-budakan. Kadang-kadang teruk daripada budak-budak. Tengok rumah kita. Dia kalau anak kita, dia bagian conteng dinding. Dia ambil magic, dia conteng dinding. Betul tak? Susah kita nak sapu, tapi tangga juga tak. Bini kita tak conteng, panggil tukang, katok dengan tukur. Tak. Pecah, masuk model dinding baru pula. Piti habis. Nampak? Datuk ingat bila kita kahwin dengan perempuan, sebenarnya kita kahwin dengan budak-budak yang tidak cukup akal. Orang Islam mengaku dirinya Yahudi. Na'udzubillah. Yahudi ni agama kafir sekarang. Jangan mengaku agama kafir melainkan kerana darurah. Seperti Ammar bin Yasir, dia mengaku kafir kerana diancam dengan lembing pada dada dia. Faham? Maka ditanya Nabi, apa jadi pada aku? Aku telah mengaku kafir. Nabi kata, masa tu hati berimang tak? Berimang, tapi takut kena bunuh. Nabi kata, kalau lain kali kata pula macam tu, kalau ada orang nak bunuh, tak ada masalah. Tapi saja-saja pergi mengaku orang kafir, rosak akidah. Kita ni sebenarnya tidak sempurna. Ada orang semayang, ada orang puasa, ada orang berzakat dan sebagainya. Nah, semayang kita tak macam semayang Rasulullah, zakat kita tak macam zakat para sahabat. Nah, haji kita tak macam haji orang mabrur. Nah, zikir kita tak macam ahli sufi, ilmu kita tidak macam ilmu ahli fiqh, ahli tafsir. Nah, maka akidah jaga baik-baik, jangan bagi rosak. Soalan seterusnya, benarkah pendapat yang mengatakan jika sentiasa buat kebaikan, nescaya kemungkaran akan runtuh dengan sendirinya? Jawabnya, ada benda yang benar, ada benda yang tidak benar. Contohnya suami yang anaknya buat balik arak, minum arak, buat balik betina bubuh dalam bilik. Nak, ayah dia ni tidak larang, tapi hanya mengerjakan wirid, mengamalkan zikir. Mudah-mudahan dia setiap zikir, anak dia pun tak balik orang puang. Belum tentu. Sebab tu dia ada kaedah, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Ayah dia kata, tak payah marah, saya sentiasa mengamalkan qiyamul lail, insya-Allah nanti anak saya tahu alik dah rati ni. Belum tentu. Mu kena bersuara, mu berkuasa, mesti kena kata, kena harang, kena sekat benda ni. Sebab tu ada benda yang jadi baik dengan amalan-amalan. Insya-Allah ada benda yang kita mesti bertindak sendiri. Faham? Soalan seterusnya, apa hukum menunaikan haji pergi lambat balik awal? Ni cari balah belaka ni.
Jawabnya, kalau sah tak ada masalah, boleh pergi lewat dekat-dekat nak buat haji, balik awal selepas nafas awal. Faham? Sekurang-kurang baliknya ialah pada hari yang kedua tasyrik. Hari pertama tasyrik tak boleh balik. Adakah batal solat jika di sujud terakhir berdoa dalam bahasa Melayu? Jumhur ulama melarang membaca doa-doa dalam bahasa lain dalam sembahyang. Bacalah dalam bahasa Arab atau dengan dalam hati. Dalam kita, kalau kita berasa kita perlu satu benda, minta pertolongan Allah, ada dua tempat dalam sembahyang yang sangat mustajab doa. Yang pertama dalam sujud, yang kedua dalam tahiyat sebelum salam. Nampak? Jaga masa-masa ni jangan tak berdoa. Dalam sujud tu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahumma sallimni. Contoh, ya Allah selamatkan aku. Rekah dia. Atau Allahumma ufilli zunubi, ampunkan segala dosaku. Kata sepatah masa tu, maka Allah beri petunjuk pada kita. Atau Allahumma hdini nampak ala sabili, ya Allah tunjukkan aku atas jalanmu. Kalau kita baca tiap-tiap dalam sujud, alhamdulillah, makin nampak makin mudah jalan Allah. Nah, kadang-kadang makhluk tak boleh tolong kita. Nah, soalan seterusnya, jangan baca bahasa Melayu. Walaupun ada khilaf, kita keluar daripada khilaf, kita baca yang bahasa Arab atau baca dalam hati saja. Bagaimana cara nak nasihat kawan saya yang sembahyang di akhir waktu? Jawabnya payah kalau nak main nasihat gitu. Dia banyak cara. Cuma akhir ni dia ada makruh, dia ada haram. Makruh masa mana? Contoh sembahyang asar pukul 6 baru nak sembahyang asar, makruh. Matahari kuning dia tu lembut dah, tak panas kalau kena muka. Dekat-dekat nak habis nak masuk maghrib sembahyang asar, haram waktu tu dengan sengaja. Walaupun kita Perdana Menteri ke, Presiden ke, tetap haram. Kerana hukum dia tak kena pangkat. Lepas tu tegur-tegurlah kawan-kawan kita. Sebab kita ni ada kesalahan lain yang kawan kita nampak. Kawan kita pula ada kesalahan yang kita nampak. Jangan kita berasa kita tak salah. Ustaz-ustaz, tok-tok guru ada salah pula ke? Cuma kita orang awam sok sedap, segang nak tegur. Sahabat buat dosa, tapi ulama mereka jaga adab. Tak ada ulama buat kitab himpunan dosa-dosa Sayyidina Ali. Tak buat gitu. Tapi daripada sirah mereka sentiasa mengadu kepada Rasulullah tentang banyak salah dan silap. Jadi kita terima hakikat sebagai manusia, banyak salah silap, maka tegur menegur adalah anjuran dalam Islam. Bila kita tegur orang, jangan ingat kita ni betul belaka. Sampai giliran orang tegur kita pula. Bila begitu, kita akan ada satu sikap boleh menerima teguran. Kalau kain sembahyang terkena kuah gula, boleh buat sembahyang atau tidak? Tak apa ni? Tak kira lah gula ikan ke ayam. Tak kira lah. Nyak ke menapa nak khabar. Jadi ada satu pendapat fuqaha, gula daging, bila jadi daging tu dia masuk gula tu kena di pakaian kita, wajib basuh. Pasal apa jadi gitu? Kerana daging ni dia adalah darah yang ada. Bila lepas tu kita ambil daging, kita basuh. Ad-daman maspuha, darah yang mengalir. Bila kita basuh turun air merah, tapi kita tak wajib perah daging, sebab dalam tu darah juga. Daging yang besar ni bila kita basuh sah, suci. Tapi bila kita suci dah, kita potong dua, buka dua itu, ada darah tak dalam? Ada darah pula tak? Basuh pula. Lepas tu potong dua pula, buka ada darah pula, basuh pula. Lalas tinggal satu lagi. Nampak? Jadi hak dalam tu dimaaf pada syarak, hak luar sudah bersih. Masuk dalam gula, dia gelegak, dia puk, hak dalam keluar. Bila keluar, masuk dalam gula. Maaf untuk dimakan, tak maaf untuk kena pakaian. Ini fuqaha. Walau bagaimanapun, ada juga pendapat mengatakan dimaaf untuk makan, dimaaf pula untuk dikenakan pada pakaian. Jadi berganda ini khilaf di sisi ulama-ulama. Jasa duduk balah benda lagu ni. Soalan seterusnya, apa kaitan riba dengan insurans nyawa dan insurans kenderaan? Dia kata kait kok mana? Itu masalah penggunaan wang. Wang kita tu dilaburkan pula kadang-kadang. Katakan syarikat insurans telah mengumpulkan 1 bilion.
1 bilion takkan nak ubur dalam meja bawah kursi 1 bilion. Simpan kat mana? Simpan dalam bank. Bank tu kalau 1 bilion dapat keuntungan tak daripada interest? Ada interest tak? Ada interest tu lah yang memajukan mana-mana institusi yang dapat mengumpulkan wang atas nama insurans, atas nama simpanan, atas nama saving. Nah, mereka dapat untung sebenarnya. Kemudian pula menggunakan duit orang yang simpan dalam mencarum untuk kegunaan sewenang-wenang. Sebab tu insurans ni bukan semua. Bila dia nak iklan, dia nak promote, dia kata kita masuklah tuan insurans kami. Kalau accident tak sampai 1 bulan siap kereta. Tapi bila berlaku accident sebulan tau. Dak siapa masuk bengkel berbulan-bulan, dia pun tak pergi tengok. Dulu kata seminggu siap beres berlaku, sebulan siap kereta. Nampak? Batu setengah-setengah insurans dia punya polisi dia, kalau boleh jangan bagi 1 sen pun kepada pelanggan, seboleh-bolehnya. Faham tak? Batu orang yang ada kabel dengan insurans, orang yang naik turun bangunan insurans, tak? Barulah cepat sikit urusan. Kalau kita duduk tunggu congok gini, lambat. Bukan semua syarikat, tahu tak? Ini ghurur dalam Islam. Hak tu jadi haram. Duit orang pula bila dia guna, kita carung dia 100 bulan, 100, bila dia kemana, senang-senang dia ambil. Nah, untuk bayar ni bayar nak masalah. Macam masalah kerajaan juga, minta maaf lah. Kita lambat parking, kita letak dah 10 sen. Nah, tapi kurang 10 sen. Kita lagi tu dah terkena saman RM30. Faham tak ni masalah kan? Maknanya kalau kita letak 10 sen dak kena RM30. Tapi kita terlambat, kita hanya letak 50 sen, patut 6 sen. Kita lambat pula urusan di dalam tu. Jadi sepatutnya 6%, kita letak 5%, dia mari sama RM30, kita pun bayar pasal dia kerajaan, betul tak? Tapi kalau kita tersilap letak 50%, kita nak naik di kedai, nak duduk lama, tiba-tiba naik, kedai tutup, turun balik, tak sampai seminit, 5% tu boleh ambil balik dengan kerajaan. Acu jawab, boleh ambil balik tak? Itu dia panggil ghurur, menipu. Bila kita, dia ramang selalu. Bila kita lebih, dah boleh minta balik. Nampak tak zalim? Hak ni akan ditanya di akhirat. Minta maaf. Dok saya bodoh seminit, saya boleh 5%, saya nak balik 45 sen. Tak boleh, awak dah letak kat situ tak boleh. Itu sistem kapitalis. Kita terang ni supaya menteri dengar dan sebagainya merasa insaf, kembali ke pakar jalan. Takut balik, tak sungguh. Bukan kita marah, dengar. Kalau kita kata gitu, nak marah nak awak guna. Nak pakai tazkirah.